Bab 6. Kecurunan dan luas di bawah graf. Rumusan bab. Bahagian 1. Kuantiti yang diwakili oleh kecurunan graf. Bahagian 2. Kuantiti yang diwakili oleh luas di bawah graf. Bahagian 1. Kuantiti yang diwakili oleh kecurunan graf. Menyatakan kuantiti yang diwakili oleh kecurunan graf. Kecurunan graf mewakili kadar perubahan kuantiti pada paksi mencancang terhadap suatu perubahan kuantiti yang lain pada paksi mengufuk. Kecurunan graf bersamaan dengan perubahan kuantiti pada paksi mencancang bahagi perubahan kuantiti yang lain pada paksi mengufuk. Seperti perubahan suhu pada air apabila dipanaskan dalam jangka masa tertentu. Perubahan suhu diwakili pada paksi mencancang. Perubahan massa diwakili pada paksi mengufuk. Kecurunan graf mewakili kadar perubahan suhu terhadap massa. Melukis graf jarak massa. A. Melukis graf jarak massa apabila diberi jadual nilai jarak massa. Jadual di bawah menunjukkan perjalanan sebuah kereta api dari bandar A ke bandar B. Lukis graf jarak massa yang diambil oleh kereta api itu. Dalam satu graf jarak massa, paksi mencancang mewakili jarak dan paksi mengufuk mewakili masa yang dilalui. Graf jarak massa ini mewakili perubahan jarak terhadap massa. B. Melukis graf jarak massa apabila diberi hubungan antara jarak dengan massa. Perjalanan sebuah bas dari pekan A ke pekan B diberi oleh persamaan J bersamaan 90 tolak 3T dengan J ialah jarak dalam km dan T ialah masa dalam minit. Lukis graf jarak massa itu. J bersamaan 90 tolak 3T. Apabila T bersamaan 0, J bersamaan 90. Apabila T bersamaan 10, J bersamaan 60. Apabila T bersamaan 20, J bersamaan 30. Apabila T bersamaan 30, J bersamaan 0. Graf jarak massa ini mewakili perubahan jarak terhadap massa. Mencari dan mentafsir kecurunan graf jarak massa.
Kecurunan graf jarak massa adalah mewakili kadar perubahan jarak terhadap massa, iaitu laju. Kecurunan bersamaan dengan perubahan jarak bahagi perubahan massa, iaitu laju. Jarak, massa. Dua titik X1, Y1, X2, Y2. Kecurunan yang mewakili laju bersamaan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Rajah di bawah menunjukkan graf jarak massa bagi sebuah kereta dalam 4 jam perjalanannya. Cari dan tafsir kecurunan graf jarak massa itu. Kecurunan graf Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. 400 tolak sifar 12 sifar tolak 8 sifar. Masa dalam sistem 24 jam 12 sifar tolak 8 sifar bersamaan 4 jam. Maka 400 bahagi 4 bersamaan 100 km per jam. Kecurunan positif menunjukkan kereta itu bergerak dengan laju seragam pada 100 km per jam. Rajah di bawah menunjukkan graf jarak massa bagi sebuah kereta dalam perjalanan balik. Cari dan tafsir kecurunan graf jarak massa itu. Kebiasaannya, kita membuat perkiraan dengan titik terakhir destinasi sebagai titik kedua, yakni X2, Y2. Kecurunan graf Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1, iaitu sifar tolak 400 bahagi 4 tolak sifar bersamaan negatif 400 bahagi 4 bersamaan negatif 100 km per jam. Kecurunan negatif menunjukkan jarak semakin berkurangan terhadap massa kereta bergerak ke perjalanan balik, iaitu arah yang bertentangan dari asalnya. Mencari laju pada tempoh masa tertentu daripada graf jarak massa. Daripada graf jarak massa untuk tempoh masa tertentu, kita boleh mencari laju berdasarkan bentuk kecurunannya. Kecurunan graf arah AB dan CD menunjukkan perjalanan dengan laju seragam. Kecurunan yang lebih curam seperti AB lebih laju daripada CD. Kecurunan graf BC di mana kecurunannya adalah sifar, bermakna kenderaan dalam keadaan statik atau berhenti. Kecurunan graf DE menghasilkan laju negatif yang menunjukkan perjalanan balik dengan arah bertentangan dari asalnya. Sebuah bas bergerak dari stesen A ke stesen B. Dalam perjalanannya, bas itu berhenti rehat di stesen C dan kemudiannya kembali ke stesen A. Graf jarak massa di bawah menunjukkan jarak yang dilalui oleh bas itu. Cari
A. Laju bas dalam 1 jam yang pertama. Kecurunan bersamaan 90 tolak 0 km bahagi 1 tolak 0 J bersamaan 90 km per J. Laju bas dalam 1 jam pertama ialah 90 km per J. B. Tempoh masa bas itu berhenti rehat. Masa bas berhenti rehat ialah 1,5 tolak 1 J bersamaan 0,5 jam. C. Laju bas itu dalam perjalanan balik ke stesen A. Kecurunan bersamaan dengan 0 tolak 90 km bahagi 3 tolak 1,5 J bersamaan negatif 60 km per J. Laju bas dalam perjalanan balik ialah 60 km per J. D. Purata laju bagi keseluruhan perjalanan itu. Purata laju bagi keseluruhan perjalanan ialah 180 km bahagi 3 J bersamaan 60 km per J. Melukis graf untuk menunjukkan hubungan antara dua pemboleh ubah dan menyatakan makna keseluruhannya. Jadual di bawah menunjukkan perubahan jarak terhadap masa bagi pergerakan suatu objek. A. Lukis graf jarak masa bagi mewakili pergerakan objek itu. Graf jarak melawan masa. B. Cari kecurunan graf dan nyatakan maknanya. Kecurunan bersamaan dengan 0 tolak 60 am bahagi 30 tolak 0 s bersamaan negatif 2 am per s. Kecurunan ialah laju bagi suatu objek. Tanda negatif, laju menunjukkan arah yang bertentangan. Bahagian 2, kuantiti yang diwakili oleh luas di bawah graf. Menyatakan kuantiti yang diwakili oleh luas di bawah graf. Luas di bawah graf ialah hasil darab kuantiti yang diwakili pada paksi mencancang dengan kuantiti pada paksi mengufuk. Bagaimanapun, tidak semua luas di bawah graf mewakili kuantiti yang bermakna. Penggunaan luas di bawah graf biasanya digunakan dalam graf laju masa, graf jarak masa, graf pecutan masa, graf kadar bayaran masa dan sebagainya. Kuantiti pada paksi mencancang mewakili laju pada 80 am per s. Kuantiti pada paksi mengufuk mewakili masa iaitu 4s. Luas di bawah graf bersamaan dengan laju darab masa bersamaan 40 am per s
darab 8S bersamaan 320 am, iaitu satu jarak. Maka dirumuskan bahawa luas di bawah graf laju masa adalah mewakili jarak. Bagi setiap graf berikut, nyatakan kuantiti yang diwakili oleh luas di bawahnya. Graf sebuah lori bergerak dengan laju seragam terhadap masa. Kuantiti yang diwakili oleh luas di bawah graf ialah 80 km per J darab 3J bersamaan 240 km. Ia mewakili jarak. Graf sebuah kereta membuat pecutan terhadap masa. Kuantiti yang diwakili oleh luas di bawah graf ialah 1/2 darab 80 km per jam negatif kuasa 2 darab 2J bersamaan 80 km per J. Ia mewakili laju. Mencari luas di bawah graf. Kebiasaannya, luas di bawah graf adalah kombinasi daripada tiga bentuk asas, iaitu A. Segitiga sudut tegak, B. Segi empat tepat, C. Trapezium. Luas segitiga bersamaan 1/2 darab P darab T. Luas segi empat ialah P darab T. Luas trapezium ialah 1/2 darab dalam kurungan P tambah Q darab T. Cari luas di bawah graf bagi rajah di bawah. Bahagikan graf kepada tiga bentuk asas. Luas di bawah graf bersamaan 1/2 darab 1 darab 3 tambah 2 darab 3 tambah 1/2 darab dalam kurungan 3 tambah 4 darab 2 tambah 1/2 darab 3 darab 4 bersamaan 1/5 tambah 6 tambah 7 tambah 6 bersamaan 20,5 unit persegi. Menentukan jarak dengan mencari luas di bawah graf. Jarak pergerakan bagi suatu objek diwakili oleh luas di bawah graf. Kecurunan graf laju masa mewakili perubahan laju. Permulaan pergerakan. Pergerakan objek dengan pecutan. Kelajuan maksimum. Pergerakan objek dengan kadar kelajuan seragam. Pergerakan objek dengan nyah pecutan. Pengakhiran pergerakan. Pecutan bersamaan dengan laju akhir tolak laju awal bahagi masa yang diambil. Pecutan positif
bermaksud kelajuan semakin bertambah. Pecutan negatif bermaksud kelajuan semakin berkurangan atau nyah pecutan. Raja di bawah menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan satu butir zarah bagi tempoh 28 saat. A. Kadar perubahan laju zarah itu dalam ms negatif kuasa 2 dalam 10 saat terakhir. Kadar perubahan laju dalam 10 saat terakhir ialah 0,16 bahagi 28/18 bersamaan negatif 16 bahagi 10 bersamaan negatif 1,6 ms negatif kuasa 2. B. Jarak dalam m yang dilalui zarah itu dengan kadar laju seragam. Jarak yang dilalui dengan kadar laju seragam ialah 16 dalam kurungan 18/8 bersamaan 160 am. C. Hitung nilai V jika jumlah jarak yang dilalui dalam 28 saat itu ialah 424 am. Jarak yang dilalui dalam masa 28S ialah 424 am. 1/2 darab dalam kurungan 16 tambah V darab 8 tambah 16 darab dalam kurungan 18/8 tambah 1/2 darab 16 darab dalam kurungan 28/18 bersamaan 424. 64 tambah 4V tambah 160 tambah 80 bersamaan 424. 4V bersamaan 120. V bersamaan 30 amperes. Menyelesaikan masalah yang melibatkan kecurunan dan luas di bawah graf. Raja di bawah menunjukkan graf laju masa untuk satu zarah dalam tempoh 12 saat. Hitung A. Pecutan untuk 4 saat pertama. Pecutan untuk 4 saat pertama. Pecutan bersamaan dengan laju akhir tolak laju awal bahagi masa yang diambil. 6 tolak 4 bahagi 4 tolak 0 bersamaan 2 bahagi 4 bersamaan 0,5 ms negatif kuasa 2. B. Nilai V jika jarak yang dilalui untuk 12 saat terakhir ialah 50 am. Jarak yang dilalui untuk 12 saat terakhir ialah 50 am. Luas A tambah luas B tambah luas C bersamaan 50. 1/2 darab dalam kurungan 4 tambah 6 darab 4 tambah 1/2 darab dalam kurungan 6 tambah V darab 4 tambah 4V bersamaan 50. 20 tambah 2 darab dalam kurungan 6 tambah V tambah 4V bersamaan 50. 20 tambah 12 tambah 2V tambah 4V bersamaan 50.
6V bersamaan 50 tolak 32. V bersamaan 3 M per S.